Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syah daripada Tekap. So, hari ini anda akan bersama dengan saya untuk mendapatkan serba sedikit penjelasan ataupun ringkasan berkenaan dengan URC Malaysia 2020. Okey. So, kita mulakan apa itu URC Malaysia. Okey, untuk makluman semua, URC pada tahun ini merupakan tahun keempat URC Malaysia dijalankan di Malaysia. So, daripada mana asalnya URC ini? URC ini asalnya daripada Jepun dan setiap tahun pihak Jepun mengadakan pertandingan URC menggunakan Artek Robo. So, pertandingan ini dijalankan khas untuk pengguna-pengguna Artek Robo sahaja. Okey. So, di Malaysia untuk kali pertamanya URC dijalankan pada tahun 2019 secara fizikal dengan kerjasama dengan Tekap Sdn Bhd bersama dengan IPT KPT Nilai. Okey, dan alhamdulillah kita dapat penyertaan ramai daripada lebih 20 buah sekolah. Okey, lebih lagi saya kurang ingatlah. So menyertai URC Malaysia. Okey, so untuk kebanyakan sekolah yang menyertai pertandingan URC Malaysia ni dia orang mendapatkan aset robotik Artek Robo melalui program yang dijalankan oleh Tekap Sdn Bhd iaitu Robot for School ataupun Robot for School Online, yang mana ini merupakan program yang kita jalankan untuk memberikan pihak sekolah set robotik secara percuma. Okey, so kalau ada mana-mana cikgu ataupun sekolah yang berminat untuk jadi seperti mereka nak dapatkan set robotik percuma, boleh hubungi pihak ataupun wakil Tekap. Alright. So pada tahun kedua kita jalankan URC Malaysia secara online. Okey, sebab semua pun tahu kita tiba-tiba diserang dengan COVID. Jadi kita adakan secara online dan ini kali pertama kita perkenalkan kategori baru iaitu Robotic Game Challenge. Robotic Game Challenge iaitu satu kategori yang digunakan yang dibawakan tanpa perlu menggunakan set robotik secara fizikal. Okay, dan kita juga ada Idea Challenge kategori yang mana kategori ini menggunakan set robotik Artek Robo. Okey, so pergi kepada tahun lepas 2021. Tahun 2021 sangat istimewa kerana ini kali pertamanya wakil pemenang daripada Malaysia peringkat kebangsaan berjaya dibawa untuk mewakili Malaysia dan menyertai peringkat pertandingan Universal Robotic Challenge peringkat antarabangsa. Dan alhamdulillah anda semua boleh tengok dekat kita punya laman sesawang Tekap, kita ada kongsikan yang mana pencapaian daripada wakil peserta Malaysia sangat mengagumkan. Kita ada dapat juara bagi dua kategori, satu kategori Idea Challenge untuk junior dan juga kategori Robotic Game Challenge senior. Sangat hebat. So boleh dapatkan lebih info dekat kita punya laman sesawang berkenaan siapa yang menang, apa yang mereka telah lakukan. Sangat semoga apa yang kita kongsi itu memberi inspirasi kepada semua. So pastikan tahun ni kita tanam semangat, kita boleh jadi macam mereka dan jadi lebih baik untuk tahun ni. So kita bagi saingan yang betul-betul hebat kepada negara-negara yang lain. Okey, sebelum pergi kepada negara-negara lain peringkat antarabangsa tu, kita settlekan dulu peringkat kebangsaan. Okey, so jom kita tengok apa yang kita bawakan pada tahun ini. So, kategori dalam URC Malaysia 2020. Kita ada dua kategori. Kita ada Idea Challenge kategori yang membawakan tema Traffic Safety dan kita ada Robotic Game Challenge kategori yang membawakan tema Autonomous Mobility. Kedua-dua kategori ini kita buka penyertaan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah kita buka penyertaan daripada pelajar yang berumur 9 tahun hingga 12 tahun dan sekolah menengah pula untuk pelajar yang berumur 13 hingga 16 tahun. Apa beza dua kategori ini? Idea Challenge kategori macam yang saya bagi tahu adalah kategori yang memerlukan penggunaan fizikal set robotik iaitu Artek Robo. Manakala Robotic Game Challenge adalah kategori yang tidak memerlukan set robotik fizikal kerana ia menggunakan perisian simulasi robotik. Go Tekap. So ini adalah kategori favorite ramai peserta. Sebab kita sedia maklum kalau nak beli set robotik tu kos dia agak tinggi kan. Jadi kita mulakan dulu dengan kategori yang tidak memerlukan set robotik. Tak ada masalah. Anda masih lagi akan merasakan pengalaman yang sama apabila menyertai pertandingan Robotic Game Challenge ni. Okay, so ini adalah dua kategori yang kita bawakan. So pastikan tengok betul-betul kategori mana yang anda nak masuk
So, fahamkan dan daftar. Okey. So, saya mulakan dengan Robotic Game Challenge kategori. Okey, apa dia Robotic Game Challenge kategori? So, Robotic Game Challenge kategori dia punya tugas dia tak sukarlah, tak susah. Robotic Game Challenge ini tidak memerlukan set fizikal dan hanya menggunakan perisian simulasi robotik Go Take. Dan apa yang perlu dilakukan peserta adalah menyelesaikan tugasan dalam tempoh 1 jam. Dan kategori ini saya nak highlight, kita bawakan kategori ini yang memfokuskan kepada Artek Robo. Dalam perisian simulasi Go Take, kita bawakan robot Artek Robo. Kita fokus pada pembelajaran programming menggunakan Artek Robo. So macam mana Artek Robo yang fizikal bergerak dan berfungsi, macam itulah kita bawakan di dalam kita punya simulasi perisian robotik. Okay. So ini bahasa yang kita bawakan. Kita ada 2 bahasa rasmi lah. Kita boleh menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kenapa? Melalui perisian kita ada beberapa pilihan bahasa. Jadi anda boleh memilih bahasa yang mana mengikut kesesuaian ataupun keselesaan masing-masing. Okay, tak ada masalah. Dia ada pilihan bahasa pada perisian simulasi. Dan untuk menyertai Robotic Game Challenge ini, anda memerlukan internet connection, capaian internet yang stabil. Kenapa? Sebab kita punya perisian simulasi itu adalah web browser. So dia kena ada internet. Kalau tak ada internet, saya minta maaf, anda tak dapat nak melakukan. Kalau anda daftar sekalipun, nanti pada hari pertandingan tak dapat nak buka Go Take Up tu sebab kena ada internet. Okay? Dan lagi satu, perlu dan wajib menggunakan laptop ataupun desktop. Tak boleh guna tablet, iPad. Okey, kenapa? Sebab dia tak support. Nanti tak boleh buka. Nanti jangan tanyalah kenapa tak boleh buka. Kenapa pusing je. Jangan marah-marah kenapa Go Take Up tak boleh buka sebab awak pakai tablet. Tapi kalau pakai Surface tak ada masalah, insya-Allah boleh buka. So semua bergantung kepada spesifikasi. Boleh tengok spesifikasi yang saya sharekan kat sini. Okey. So pergerakan Go Take Up juga, robot di dalam Go Take Up juga bergantung kepada spesifikasi robot dan juga capaian internet. So pastikan ketika pertandingan atau ketika menggunakan Go Take Up, anda tak ada buka banyak-banyak tab yang lain lah. Jangan tiba-tiba time tu tengah buka Zoom lah, tengah buka YouTube lah, apalah, dia akan jadi berat lah. So nanti takut nanti pergerakan robot tu akan jadi lebih perlahan. Okay. Alright, so ini adalah tarikh penting. So siapa yang nak daftar, dengar betul-betul. Nanti jangan terlepas. Alright, pendaftaran. Tarikh pendaftaran adalah pada 25 April hingga 27 Mei. Hingga 27 Mei. Jadi kita dah buka pendaftaran, boleh terus daftar, boleh dapatkan borang pendaftaran kepada wakil Take Up ataupun melalui laman sesawang yang kita sediakan. Okey, kita pendaftaran hanya menggunakan Google Form sahaja, mudah dan senang. Okey, dan dari situlah bermulanya tarikh praktis iaitu pada 23 Mei hingga 24 Mei. Tarikh praktis ini terbuka kepada sesiapa yang melanggan perisian Go Take Up sahaja. So siapa yang melanggan kita akan bagi Go Take Up pada 23 Mei sehingga 24 Jun. So boleh menggunakan Go Take Up lah. Kenapa saya cakap begitu? Sebab kalau tak nak melanggan Go Take Up, masih lagi boleh menyertai. Pendaftaran adalah percuma. Cuma nanti anda tak boleh berlatih. Anda cuma boleh tengok tutorial melalui YouTube je. So, seperti kita sedia maklum, bila nak belajar kita kena lebih mudah kalau ada latihan ataupun amali. Kita praktis sendiri, buat sendiri. Lagi senang ingat, lagi senang nak dapat. Jadi sebab tu kita sangat galakkan, sangat galakkan anda semua untuk melanggan. Melanggan perisian Go Take Up yang kita berikan untuk latihan sebagai persediaan sebelum hari pertandingan. Dengan hanya RM50 sahaja, RM50 sahaja anda dapat akses dan dapat berlatih selama sebulan berulang-ulang kali untuk 20 peringkat pembelajaran. Kita bagi 20 tau. Tahun lepas kita bagi 10 sahaja. So dalam lesen kita bagi tu memang dah cover apa yang sepatutnya anda belajar dan anda perlu tahu untuk selesaikan misi pada hari pertandingan. Lepas tu kita sangat recommendkan lah supaya bila anda berlatih, anda akan biasa dengan layout yang ada dekat dalam Go Take Up tu. So nanti hari pertandingan tak adalah tiba-tiba tercari, kat mana pula nak tekan play ni, tak jumpa. Hari tu nampak ada, lupa. Sebab bila kita tak buat amali, so kita susah nak ingat. Kan? Nanti 1 jam yang ada tu,
Kita kena gunakan dengan betul-betul lah sebab supaya kita tak terlepas. Nanti dengan nervous ni lagi nak cari tak jumpa. So sangat-sangat recommend untuk langgan. Okay. So dan sepanjang sebulan kita bagi tu awak buatlah sampai lebam. Berapa kali nak buat pun, beratus kali nak buat pun, kalau rasa sempat buat banyak kali pun tak ada masalah. Kita tak ada limit selagi mana kita buka akses tu kepada awak. Pada ada selagi mana kita bagi akses, tak ada limit dia, buat banyak kali. Kalau rasa tak cukup masa, 20 banyaknya, macam mana nak buat ni, tak cukup, saya sibuk. 20 tu kalau rasa sibuk sangat, awak buat kiraan macam ni. Ada 20 lesson, satu hari buat satu lesson. Satu lesson spend dalam 10 ke 15 minit. Sekejap je kan? So lepas 20 hari, selesai dah. Sedangkan awak ada masa 1 bulan untuk selesaikan semua tu. So jangan risau, tak ada alasan untuk tak ada masa untuk buat latihan. Ada je 15 minit, apalah sangat 15 minit tu. Boleh sebab kita scroll Facebook, YouTube pun lagi lama daripada tu kan. Jadi manage your time lah. Okay. Alright. So kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan keseluruhan proses daripada Robotic Game Challenge ini, sila rujuk ataupun dapatkan carta alih daripada pihak wakil tekap. So kat situ ada penerangan macam mana proses perjalanan yang awak akan lalui setelah mendaftar untuk Robotic Game Challenge. Okay. So kalau saya nak terang dekat sini memang terlalu lama, so saya bagi tahu dekat mana awak perlu cari dan boleh carilah. Okay. So ini adalah preview lah 20 lesson yang kita ada, macam-macam. Dia ada beberapa je lesson yang sama dengan tahun lepas. So siapa yang pernah menyertai tahun lepas sangat digalakkan untuk ambil lagi sebab banyak yang awak boleh explore, banyak level baru yang kita buka untuk kongsi bersama-sama. Tengok ada macam-macam kan. Okay. So ini pun kita tunjuklah gambaran GoTekap, macam mana programming. Programming dia lebih kurang macam Scratch 3.0 tapi tak sama. Kenapa? Kita punya own block, power block, DC motor block. Kita ada servo motor block, LED block semua. Itu semuanya bukan kita reka sahaja. Itu adalah blok-blok yang digunakan untuk memprogram Artec Robo. Ini adalah salah satu contoh lah map yang kita bagi dalam lesson. Okay, kena selesaikan dan masuk ke dalam portal. So menarik kan, nampak menarik. Okay, itulah praktis menggunakan GoTekap. Kenapa saya sangat highlight? Kerana saya yakin bila melakukan latihan, dia akan membantu peserta untuk lebih bersedia, untuk lebih yakin dan memberikan lebih banyak info dan ilmu lah dalam pembelajaran robotik, terutamanya dalam memprogram menggunakan Artec Robo. Okay, so inilah yang kita akan bagi kalau subscribe RM50 tu. Okay, 20 level untuk lesson GoTekap yang kita bagi latihan sehingga daripada 23 Mei hingga 24 Jun. Okay, so selain daripada itu, semua komunikasi rasmi kita akan hantarkan melalui email. So pastikan email yang didaftar adalah email yang aktif. Okay, dan kita juga ada menyediakan grup Telegram khas. So pastikan peserta dan guru, kalau peserta mendaftar bawah guru, sila masuk dalam grup Telegram kita. Sekiranya peserta mendaftar secara individu melalui parent, jagaan ada penjaga, okay, ada waris. So pastikan waris itu pun masuk dalam Telegram supaya tak ada isu terlepas pandang info. Kita akan masukkan juga dalam grup Telegram, tapi apa-apa pun kita punya komunikasi rasmi adalah melalui email. Pastikan email yang aktif lah. Okay, so sekali lagi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Dan untuk rules and regulation, akan ramai yang minta, jangan risau, kita akan sediakan bermula pada 23 Mei. Kenapa 23 Mei? Sebab 23 Mei itulah bermulanya tarikh latihan yang kita buka. Jadi senang nanti nak buat rujukan. Kalau kita bagi awal-awal, kita tahu nanti semua pun tinggal. Sebab tu kita tak bagi awal-awal. Kita bagi waktu sesi latihan dibuka, senang nanti semua orang nak buat rujukan ya. Okay, so macam mana flow pada competition hari pertandingan? Okay, flow pada hari pertandingan, okay, dia mudah sahaja. Okay, so kita akan bagi reminder, okay, kepada peserta mengikut kategori lah melalui email 2 hari sebelum pertandingan. And then pada hari pertandingan kita akan bagi map peta yang peserta akan lalui pada hari pertandingan.
Okay, kita akan bagi selewat-lewatnya 2 jam sebelum pertandingan bermula. Okey, bagi dekat email. Okey, kita akan bagi dan pastikan ikutlah. Awak nak buka dekat telefon ke, nak print out ke, sangat disarankan untuk print out lah, senang nak rujuk. Okey, so pada pukul 9 akan bermulanya peringkat saringan. 9 hingga 10, 1 jam saja. Okay, semua arahan dalam misi semua ada dalam GoTikap. Tak perlu pening-pening, risau-risau, nak kena tunggu email, tak ada. Dalam GoTikap semua kita dah bagi tahu, dan juga kita dah bagi tahu dalam kita punya R&R. Okay, so pastikan kena alert lah. Okay, dalam 1 jam. Habis, kena pastikan manage time tu betul-betul, sebab 1 jam tu dengar macam lama, tapi bila kita dah mula pertandingan, banyak benda nak kena buat. Jadi kena pandai-pandai betul arrangekan masa. Lepas habis 1 jam, dari situ daripada ramai-ramai yang masuk tu, kita akan buat announcement untuk siapa yang layak ke final. Berapa ramai yang kita akan ambil? Seperti biasa kita akan ambil dalam 50 orang. 50 orang peserta yang dapat markah tertinggi dalam tempoh 1 jam. Saya ulang, kita akan ambil 50 orang peserta yang dapat markah tertinggi dalam tempoh 1 jam. Itu yang kita akan ambil. Bukan kita ambil 50 peserta yang menyelesaikan misi dalam masa yang singkat. Tidak, sebab misi-misi kita ada markah-markah dia. So kita nak tengok siapa yang dapat selesaikan misi paling banyak, yang dapat markah paling tinggi dalam tempoh 1 jam, itulah dia yang akan berada di tangga tertinggi lah. Okay, so kita akan announce dekat Facebook juga list tu, dan kepada sesiapa yang terpilih kita akan bagi juga email untuk pemakluman dan juga peta peringkat akhir. Okey, misi pada peringkat saingan dan misi pada peringkat akhir adalah berbeza. Maksud saya berbeza tu dari segi peta perjalanan tu tak sama. So tak adanya isu nak copy balik jawapan pagi tadi dan buat petang tu, tak ada. Okay. So pada peringkat akhir, bila masuk je peringkat akhir, markah yang semua dah kumpul tadi, kita akan reset balik kosong. So semua orang same level. Tak adanya dibawa markah tu carry forward, tak ada. So kita bermula final, kita punya peringkat akhir pada pukul 3 hingga pukul 4. Sama juga konsep dia, pemenang tempat saat pertama, kedua dan ketiga, kita akan kira berdasarkan siapa yang dapat markah tertinggi dalam tempoh 1 jam. Okey, dalam tempoh 1 jam. Okay, so dan lagi satu, peringkat akhir hanya 50 peserta yang layak ke peringkat akhir saja yang akan dapat akses peta di peringkat akhir. Siapa yang tak dapat tu, kalau cuba-cuba nak try nasib pun tak akan dapat boleh masuk, sebab kita dah ada setting lah. Okay, so ini sangat penting lah, jangan ada yang terlepas info ataupun terlepas nama, dia dapat masuk akhir tiba-tiba tak alert. Lepas tu nak minta untuk redo, kita minta maaf, kita tak ada redo lah, semua akan berjalan masa yang serentak. Okay, so itulah dia Robotic Game Challenge. So harapnya dapat apa yang saya terangkan. Kalau rasa nak lebih information, boleh contact kita punya PIC dan juga dapatkan carta alih lah. Itu saya pasti kalau rujuk carta alih dan tengok, takkan ada masalah untuk pemahaman proses perjalanan Robotic Game Challenge. Okay, so sekarang saya dah terangkan tentang Robotic Game Challenge. Kita akan pergi kepada idea challenge kategori. Alright. Okay, so idea challenge kategori secara ringkasnya adalah adalah kategori robotik yang menggunakan robot Artec Robo. Okey, yang mana peserta perlu perlu menghasilkan projek inovasi berdasarkan tema yang kita berikan. Okey, dah buat projek tu, lepas tu kena record dan upload ke dalam YouTube. Lepas tu kena selesaikan idea sheet. Kita ada idea sheet lah. Ini adalah kategori yang boleh disertai daripada individu ataupun berkumpulan maksima adalah seramai 3 orang. Dan wajib ada guru pembimbing ataupun menjaga sekurang-kurangnya seorang, dan maksima adalah 2 orang. Okay. So kategori ini fokus kepada generating idea on building and programming Artec Robo. Semua fokus kepada penggunaan Artec Robo sahaja. Kita tak benarkan sekiranya anda menggunakan robot set lain ataupun bot-bot lain lah. Itu tak boleh. Dia punya syarat dia kena guna Artec Robo sahaja. Sama,
Untuk umur, semua dah sedia maklum, kita buka dari 9 hingga 12 tahun. Bahasa yang kita gunakan juga adalah 2 bahasa, sama ada bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia. Pilih satu bahasa sahaja, anda tidak dibenarkan untuk mix and match bahasa. Tak boleh, macam rojak-rojak dalam video tu, jangan rojak-rojak. Dalam idea sheet pun tak boleh campur-campur rojak-rojak. Kena pilih satu bahasa sahaja. Begitu juga ketika berhadapan dengan juri nanti, pilih satu bahasa sahaja. Dan official robotic set kita, sekali lagi saya ulang, adalah Artec Robo. Okey, kita Artec Robo tu ada banyak jenis dia punya cabang dia. Ada Sudino, Sudino Build, ada Core Unit, ada Sudino Lite, macam-macam. Artec Robo pun ada Artec Robo dan Artec Robo 2.0. Okey, ada banyak. So pada siapa-siapa yang ada Artec Robo set, boleh menyertai. Sangat digalakkan untuk menyertai. Jom bagi lebih cabaran kepada peserta-peserta pada tahun ini. Okey, so requirement lain, macam saya maklumkan, kena membuat rakaman video, okey, minimum adalah selama 3 minit, maksima adalah selama 15 minit, okey. Minimum 3 minit, maksima 15 minit. Pastikan ketika rakaman dibuat, macam yang boleh nampak dekat gambar tu, peserta diwajibkan untuk memakai t-shirt rasmi pertandingan yang berharga RM30 sehelai. Okey, dan kemudian kena menyelesaikan idea sheet. Template kita akan bagilah, kena selesaikan apa yang diminta tu untuk rujukan juri nanti. Okey, so ini adalah idea challenge kategori. So, tarikh-tarikh penting untuk idea challenge kategori, sama juga pendaftaran masih sama 25 April hingga 27 Mei menggunakan Google Form. Dan dekat sini kita ada sediakan bengkel asas robotik. Bengkel asas robotik pada 3 Jun. Okey, ini adalah secara atas talian dan sangat digalakkan untuk menyertai. Dan workshop bengkel robotik ini adalah berharga RM250 sahaja, di mana kita akan coverkan asas pembinaan dan memprogram robot Artec Robo dari segi DC motor, servo motor dan juga penggunaan sensor. Sebab bila setahun sekali baru nak buka Artec Robo, saya yakin ramai yang lupa, ramai yang perlukan rujukan lagi. Jadi di sinilah sinilah kita sediakan bengkel. Okay, bengkel ni bukan kita bagi cara untuk kita bukan bagi jawapan bukan bagi jawapan awak boleh buat projek ni, awak buat projek. Tidak, kita bukan buat mentoring ke apa, kita hanya berikan asas robotik menggunakan Artec Robo sahaja. Okay, so kalau join bengkel ni, okey, bengkel akan dijalankan selama 3 jam secara atas talian dan juga sekumpulan yang menyertai akan diberikan 4 helai t-shirt URC Malaysia secara percuma. Maksudnya dah tak perlulah beli t-shirt. Okey, so akan dapat t-shirt percuma. Okay, so lepas dah daftar, anda boleh mula membuat projek inovasi. Okey, buat projek, lepas tu rakam video. Okay, lepas tu komplitkan idea sheet dan perlu submit idea sheet dan video pada selewat-lewatnya pada 30 Jun. Kita akan berikan link lah, link Google Form untuk submission. Dan bersedia untuk hari pertandingan pada 2 Julai. 2 Julai ni adalah sesi debaran lah, selalu peserta memang berdebar-debar nak tunggu 2 Julai ni berhadapan dengan juri dan lain-lain. Okay. So kita tengok seterusnya. Okay. So ini adalah apa yang saya terangkan tadi. Okay, ada online workshop. Okay, boleh sertai, boleh lakukan kajian dan buat projek anda, selesaikan idea sheet dan video. Dan ada Q&A bersama dengan juri melalui Zoom. Okay, so ini adalah contoh idea sheet yang kita akan bagi. Okay, idea penulisan idea sheet boleh dilakukan dalam sama ada bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Tak ada masalah. Dan kita akan letakkan dekat website selewat-lewatnya pada 28 Mei. Kita akan letakkan template untuk di-download peserta lah. Okay. So, ini adalah requirement. Oh, saya minta maaf. Maximum duration adalah 10 minit. Tadi saya cakap 15 minit kan. Minima adalah 3 minit dan maksima adalah 10 minit. Kalau video yang dihantar adalah melebihi 10 minit, juri hanya akan melihat sehingga minit yang ke-10 sahaja. Minit yang selepas-lepas itu tidak akan ditontonkan lah. Juri tak akan consider lah untuk pemberian markah.
Okey. So pastikan semua peserta ada dia dekat dalam video memakai t-shirt URC. Okey, URC Malaysia. Okey, depan apa pembentangan ataupun cara penerangan peserta boleh dilakukan dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris, tak ada masalah. Tapi saya nak highlight kat sini, bukan video, pemakaian video bukan diberikan untuk video yang kreatif, maksudnya cantiknya dia punya grafik dia punya pergerakan dia, bukan. Dia akan memfokuskan kepada fokuskan kepada macam sama ada projek itu dapat dijalankan ataupun tidak, bergerak ataupun tidak. Perlu tunjukkan kepada juri lah, and then kena berdasarkan apa yang ditulis oleh idea sheet. Apa programming yang idea sheet tu letak, dekat situ lah kena tunjuk dia betul-betul berfungsi lah. So peserta juga tidak dibenarkan untuk menambah elektronik komponen yang lain. Barang-barang elektronik tak boleh, kalau barang-barang art and craft tu yang dah ready tu tak boleh, kena buat sendiri. Kalau contohnya nak pakai blok Lego yang sedia ada, minta maaf tu tak boleh. Kalau nak pakai tiba-tiba rumah Barbie yang sedia ada, itu tak boleh. Kena buat sendiri daripada kotak, rumah, apa benda, kena buat sendiri. So untuk publish video, pastikan letak label sebagai URC Malaysia 2022 dengan nama kumpulan. Dan kita akan sediakan, minta untuk anda pastekan tampal video YouTube lah dekat dalam idea sheet nanti. Okey, so ini adalah untuk pada hari kejadian. Okey, pada hari pertandingan bersama dengan juri. Minimum juri yang kita akan letakkan adalah 3 orang. Okey, 3 orang. Okey, dan peserta perlu bersedialah dekat dalam Zoom. Semua kena ada video, kena ada buka kamera. Tak nak tak buka kamera, kena buka kamera, kena boleh mic tu tak ada masalah. Buatlah macam mana pun. Kalau tak ada laptop, kena pakai phone, kena bersedia. Dan kita hanya akan menggunakan Zoom sahaja. Okey, dan juri boleh bertanya soalan kepada siapa yang dikehendaki, dan maksudnya semua ketiga-tiga peserta kena tahulah apa yang projek mereka lakukan. Bukan seorang je yang bertanggungjawab lah, kita nak semua pun tahu. Okey, cikgu perlu hadir ketika sesi penjurian untuk melihat, tapi cikgu tidak dibenarkan untuk menjawab bagi pihak pelajar. Cikgu hanya boleh tahu melihat sahaja. Okey, so tempoh yang diberikan masa untuk peserta Q&A dengan juri adalah lebih kurang dalam 15 minit. Okey, so selepas sesi berakhir, peserta boleh meninggalkan Zoom room tu, dan maksudnya tugasan peserta telah selesai lah, dan hanya perlu menunggu keputusan. Okay, mudah sahaja dia punya flow dia. Sama juga kalau perlukan lebih info, kita ada carta alih untuk idea challenge kategori, boleh dapatkan kepada wakil take-up ataupun tengokkan website kita nanti. Ini adalah skop komponen untuk idea challenge kategori. Kita akan terbahagikan pada 4 lah. Originality, idea tu baru ke tidak ataupun dah ada kopi daripada orang lain. Dari segi inovasi 30%, project idea workable ke tak, dalam in real life apa yang dicadangkan itu boleh dijalankan ataupun tidak. Okay. Dan dari segi presentation 30 markah, overall 100 markah lah. So, sekali lagi submission idea sheet akan perlu dilakukan melalui Google Form. So far kita ada banyak sekolah yang ada arkitek robo, tapi saya boleh cakap hanya 10% sahaja yang baru mula menyertai URC Malaysia. Banyak lagi yang belum menyertai. So kita menunggu pendaftaran sekolah-sekolah yang belum pernah menyertai kita. Sayang, dah ada set robotik. So bolehlah masuk pertandingan ni, sebab banyak lagi sekolah yang struggle nak dapat set robotik tapi tak dapat kan. So bila kita dah ada, jemputlah masuk, sebab iuran adalah percuma untuk tahun ini. Okay, so saya harap penerangan saya serba sikit dapat membantu anda. Sekiranya perlukan lebih banyak info, anda sangat dialu-alukan untuk menghubungi nombor-nombor yang tertera. Untuk ibu bapa boleh hubungi Miss Lena, Cik Lena. Untuk cikgu sekolah boleh menghubungi Cik Mimi. Okay. Untuk pertanyaan lain boleh hubungi Cik Daniel ataupun saya sendiri. Okay. So kita akan bantulah di mana yang kita boleh bantu. Untuk info-info lain boleh dapatkan melalui website kalau ada sebarang pertanyaan. Okay, so itu saja daripada saya. Saya harapkan anda semua akan menyertai dan jumpa anda pada hari pertandingan nanti. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.